Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada Syekh As-Sahimi sebagai pengacara majlis pada pagi yang mulia ini. Yang berusaha yang dikasihi Tuan Pengarah Kolej Vokasional Juasih berserta kepimpinan yang berada di bawah tanggungan beliau, jemaah ataupun ahli-ahli ataupun pensyarah-pensyarah yang berada di KV Juasih, anak-anak yang dikasihi yang serta mengikuti majlis yang mulia ini berserta staf-staf sokongan yang juga bersama dalam majlis yang mulia ini insya-Allah. Lebih dahulu memanjat kesyukuran kepada Allah, limpah kurnia inayah, kudrah dan iradah dapat kita bersama-sama berada dalam majlis yang mulia ini walaupun dalam keadaan di alam maya. Kita dapat bersama-sama untuk mengadakan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat KV Juasih. Syukur alhamdulillah. Terlebih dahulu Ustaz memohon keampunan, kemaafan ya, kerana duduk di kampung ni mungkin agaknya keadaan lain ataupun cuaca, suasana berlainan kalau duduk di pekan ataupun di bandar, tempat yang mudah untuk mendapat interaksi di antara satu sama lain. Tapi syukur alhamdulillah nampaknya okey. Ustaz menggunakan handphone orang rumah sebab handphone Ustaz ni handphone murah. Dia bila handphone murah ni tak berapa nak cantik. Ya, kan tak dongah. Ya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumal fath la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kemenangan menguasai Makkahul Mukarramah, baginda bersabda, tidak dituntut lagi berhijrah sesudah berlakunya kemenangan menguasai Makkah. Tetapi perjuangan agama dan niat yang baik masih dituntut. Walakin jihadun wa niyatun. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 1443 tahun hijrah. Dah lama berlalu. Dan walau bagaimana sekalipun hijrah kita terhadap agama, terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap bangsa dan negara wajib dilakukan dan dilaksanakan terus. Tak boleh berhenti. Hijrah berpindah daripada satu tampek ke satu tampek. Daripada Makkahul Mukarramah ila Madinatul Munawwarah. Itu hijrah Rasulullah. Wajib ketika itu hijrah. Sebab orang Islam di Makkahul Mukarramah ketika itu untuk nak menyampaikan Islam, untuk nak menerima Islam, untuk belajar agama Islam, untuk mengaji, untuk menatap kitab ataupun mendengar syarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dalam keadaan yang amat dahsyat. Sebab
Keadaan kafir Quraisy ketika itu amat menzalimi orang-orang Islam ketika itu. Maka hijrah ketika itu diwajibkan. Ya, diwajibkan berpindah mengikut yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillahnya, tuan-tuan dan puan-puan mata Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut hijrah berpindah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, tidak ada lagi hijrah, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Rasulullah berjaya menaluki kota Makkah. Tak ada lagi. Habis yang ada apa? Yang ada sambutlah ma'al hijrah. Ini yang kita sambut. Ya, alhamdulillah. Walaupun sambutannya tak ada beragak, tak ada macam-macam ni dibuat macam keadaan biasa, sebab kita sekarang mengikut keadaan yang berada situasi negara sekarang, bukan dua negara saja, di dunia kita ikut keadaan sekarang. Hijrah. Itu hijrah lah tu. Ya, hijrah. Hijrah yang disarankan oleh para alim ulama, yang disarankan oleh para perubatan, hijrahnya macam ini. Kita tak boleh nak berkumpul ramai-ramai. Kita tak boleh nak duduk ramai-ramai. Kau buat bubur lambuk pun buatlah kat rumah yo. Buat bubur Asyura tu semalam 10 Asyura ataupun hari Asyura. Ustaz tengok kat kampung Ustaz ni, dia orang ngacau bubur tu kat rumah yo. Sebelum ni dia buat kat masjid. Hebat. Ya, ramai-ramai. Sebab semoga apabila berlakunya benda yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan mata Allah Subhanahu wa taala, kita tahu keadaan yang menyebabkan kita menjadi macam ini adalah disebabkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Nak uji kita, nak tengok kita, keadaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan mata Allah Subhanahu wa taala, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkahul Mukarramah ila Madinatul Munawwarah adalah arahan Allah. Allah mengarahkan, wahai Muhammad, kau mesti berhijrah. Mesti berpindah daripada Makkahul Mukarramah ila Madinatul Munawwarah. Berpindah. Sebab itu, bila keadaan yang sedemikian, orang-orang Islam, bila tidak dapat melaksanakan dan menjalankan tugas lagi, keadaan yang amat merunsingkan, fahijratuhu, hijrah. InsyaAllah saya sebutkan. Ya? Apa sebab kita kena berhijrah? Bila lagi kita kena berhijrah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tak terhenti hijrah ni. Tak ada henti . Dia tidak ada henti. Hijrah wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berhijrah tu tuan-tuan dan puan-puan mata Allah Subhanahu wa taala. Maka wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Bila kita berhijrah, bi amwalikum, harta, wa anfusikum fi sabilillah. Jihad wajib mengorbankan harta, wajib mengorbankan diri. Kita berhijrah. Nak hebat, nak senang, nak kaya, nak berilmu, fahijratuhu. Wajib hijrah. Ya, itu Rasulullah sebut tu. Kalau nak kaya, nak senang, fahijratuhu. Hijrah. Bila berhijrah, insya-Allah kita dapat apa yang kita nak. Sebab itu disebut walakin jihadun wa niyatun. Tengok apa yang kita niatkan. Kalau kita niat yang baik, dapatlah yang baik. Kita niat sesuatu yang lain selain daripada yang itu kerana Allah, kita dapat benda yang kita nak. Sebab itu, walau bagaimana sekalipun, kita wajib melaksanakan hijrah tersebut. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu bukan kerana takut. Orang Syiah, orang kapitalis mengatakan bahawa hijrahnya Rasulullah kerana Muhammad ini penakut, Muhammad ini pengecut. Tak.
Hijrah tersebut adalah kerana Allah mengarahkan, wahai Muhammad, orang Makkah ni dah tak ramai kat kau. Orang Makkah ni dah tak suka kat kau. Dan sampai tahap apa tuan-tuan? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dibunuh. Tuan-tuan, sampai tahap tu Rasulullah kata, wahai Muhammad, wajib berhijrah. Dan ingat kepada tuan-tuan dan puan-puan mata Allah Subhanahu wa taala, bila kita berhijrah, bila kita nak berdakwah, bila kita nak berkorban, bila kita nak berjuang, wajib atas diri kita ni ada kawan, ada sahabat. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat. Bila kita berhijrah, kena ada sahabat, kena ada kawan, kena ada geng. Kalau seorang tak boleh. Ya? Bila seorang tak boleh. Ulama sebab apa? Kalau nak buat jahat, buat seorang. Tapi kalau nak buat baik, buat ramai-ramai. Kalau nak ngumpet seorang. Bercakap dia niatkan, niat tu kan. InsyaAllah, sekejap lagi, polis akan sampai. Angkit orang ni bawa ke tempat lain. Sebab itu, kita bila berdakwah, bila berjuang, mesti dalam keadaan ramai. Ya. Seorang pengarah di KV Juaseh, dia nak menjadikan KV Juaseh itu KV yang terbaik di Malaysia. Kalau puan seorang yo, pengarah seorang yo, tak jadi. Dia mesti dengan orang-orang bawahannya. Dia punya ikut struktur organisasi yang ada. Pengarah, timbalan pengarah dan juga yang kanan-kanan, yang kiri, last sekali jaga. Baru dapat apa yang dihajati. Makna kena ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, diajak Saidina Abu Bakar. Sebelum pada itu Saidina Ali, seorang budak kecil yang menggantikan tempat tidur Saidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada perempuan mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberitahu bahawa Rasulullah akan ditangkap dan dibunuh, tuan-tuan dan puan-puan mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah, wahai Muhammad, berpindahlah kamu. Keluarlah kamu daripada kota Mekah. Maka turunnya ayatul Quran dalam surah Yasin yang kita baca tadi. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu disebut oleh para alim ulama, disebut tu ayat perabun. Tuan-tuan, sebab itu kalau naik kenderaan, kita baca doa kenderaan, naik kenderaan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sambung ayat tu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. InsyaAllah perjalanan kita selamat. Kalau ada apa-apa yang tak baik pada kita, dia tak nampak. Allah lindungan. Ya, maknanya kalau sekarang ni ada roadblock, banyak roadblock. Ya, baca ayat tu. Tapi jangan sengaja nampak maut. Lesen tak ada, road take meninggal. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tambah colik biji mata polis tu. Ya, sebab kalau polis pilah tu, ustaz dah ajar tu. Sebab ustaz berkuliah di IPD, kalau pilah tu setiap bulan. Ya, ustaz dah ajar tu. Mana kalau tuan baca, dia baca, nampak tambahkan teranglah biji mata dia.
Sebab itu boleh baca tu. Amalkan. Ya, amalkan tiap kali hendak berkeluar rumah ataupun menaiki kenderaan. Jangan dah nampak polis barulah baca. Wa ja'alna min baini, tak dapat. Bila nampak polis nak tarik tali pinggang lari, nak nengok surat kebenaran polis lari, memang tak baca lah. Yang dapat baca wa ja'alna je. Wa ja'alna. Memang tak dapat baca. Dalam pada itulah sampai kat polis tu. Ya? Maknanya ayat tu amalkan. Dipersilakan amal. Ya, dibaca ayat tersebut, maka Allah mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya yang telah dikepung oleh 40 orang pemuda kafir Quraisy. Sebab janji Abu Lahab, siapa dapat tangkap Muhammad, maka hadiahnya akan diberi. Tuan dan perempuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pemuda ni anak-anak. Pemuda ni, ya, pemuda Asyababul Islam. Pemuda mesti istiqamah. Ya, mesti hebat. Kamu pemuda. Ya? Kalau WHO sekarang keluar, pemuda tu sampai umur 65. Itu bukan pemuda. Itu bangko. Pemuda daripada 7 boleh, daripada 5 boleh, sampai 22, 21. Kalau di Malaysia, pemuda sampai umur 40. Pemuda mesti kuatkan iman, kuatkan agama. Ingat, ya? Kita jangan rasa diri kita macam-macam. Ya? Ustaz selalu tengok tu, lalu dekat KB Juasih tu, ya? Macam-macam roman, ya? Keadaan, terutama yang menghisap rokok. Kau faham kan? Yang menghisap rokok, rokok itu adalah haram. Rokok tu, menghisap rokok adalah haram. Tak ada khilaf ulama yang kata itu, ini dan sebagainya. Sebab kau kena faham. Salah satu di antara orang yang menyebabkan terjerumus ke dadah adalah asbabnya daripada rokok. Anak-anak, ingat. Baik wa imam lelaki, wa imam perempuan. Ya. Elok-elok. Jihad. Hijrah. Daripada perkara yang tak baik kepada yang baik. Kepada yang elok, kepada yang tak elok. Kepada yang elok. Kepada yang elok, daripada yang elok, kepada yang paling elok. Paling baik. InsyaAllah. Anak yang hebat, pemuda yang hebat, akan dapatnya negara yang hebat. Tapi kalau pemuda yang hancur, pemuda yang dalam keadaan huru-hara, tidak mendapat apa-apa. Sebab itu, kafir Quraisy digunakan pemuda tersebut untuk tangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Itu sebab ayatul Quran wa syifaun. InsyaAllah, Ustaz akan bagi sikit-sikit benda untuk kita amalkan. Tamat-tamatlah zaman COVID ni. Zaman COVID ni. Anak-anak dan hadirin-hadirat sekalian, setiap lepas kali solat tu, ambil tangan kanan ni, letak di dada kiri. Baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setiap lepas solat fardu, minta pada Allah, cakap pada Allah, beritahu Allah, ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Ya Allah, tenangkanlah fikiranku ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan dunia dan akhiratku ya Allah. Al-Quran wa syifa'un. Quran tu baik. Sebab itu, alim ulama, orang-orang alim dahulu,
Bukan ada kabal tak kabal. Bukan ada ilmu boleh terbang, boleh itu dan sebagainya. Tak. Ya. Dia jadikan amalan yang diberi oleh tuan guru itu sebagai amalan hidupnya setiap hari. Bila dah sebati dalam badan kita, dia dah sebati. Yang kita tengok cerita zaman-zaman dulu yang boleh berjalan atas air. Kalau tuan tulis, tuan-tuan hadirin hadirat dengar cerita tuan tulis, sirah tuan tulis, ya, yang berada di Talang tu, ya, bagaimana dia membuat masjid Talang tu, ya, dekat Purun tu, dekat Pulau Sedang tu kan. Balak tu dikandas sendiri tu. Balak, kayu balak tu bukan beluti. Kalau beluti yang 3 ompek tu. Balak, kayu balak. Kandas. Buat tiang masjid tu. Tuan tulis. Ya. Kalau tuan tahu sirah dia. Hebat tak hebatnya. Sebab dia adalah seorang wali Allah. Yang beramal. Sebab apa ni? Tuan-tuan perempuan ni mata Allah SWT. Bila kita beramal. Saya nak bagi tahu lah. Sekarang ni masalah COVID. Ya, masalah COVID. Tuan-tuan dan perempuan mata Allah SWT. Kuliah saya beritahu kat masjid-masjid. Ya. Banyakkan ala bizikrillah. Banyakkan zikir pada Allah. Tak kisahlah zikir apa. Zikir. Tahlil, la ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Yang paling mudah sekali. Istighfar. Astaghfirullah. Jadikan amalan. Nak jinakkan hati. Nak jinakkan hati. Ya? Nak jinakkan hati. Istighfar. 1 hari 1000. Istighfar tu bukan yang istighfar yang panjang-panjang tu. Itu istighfar juga. Tapi itu panjang sangat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu panjang. Berjaman. Nak dapat 1000 saya kata lebih kurang setengah jam. Tapi kalau yang biasa kita tengok dalam Fizilat fil Quran, tafsir Fizilat fil Quran, Imam Hasan Al-Basri sebut apa? Cukup sekadar istighfar itu astaghfirullah. Kalau 1000 kali lebih kurang 10 minit. Kalau 1000 kali. Ya. Kalau Jawa di salam, Jawa nyebut astaghfirullah ni, astaghfirullah, astaghfirullah, itu Jawa. Kau adalah Jawa dalam ni. Makna kita tuan-tuan dan puan mata Allah SWT dekatkan diri pada Allah. Benteng ketahanan kita selain daripada ubat-ubat yang ada, selain daripada vaksin yang kita buat, kita laksanakan itu. Wasyifaun. Al-Quran itu wasyifa. Zikir itu wasyifa. Buat. Kita laksanakan. Kita buat. Minta pada Allah. Dan seterusnya saya nak bagi satu lagi. Amalan untuk kita lakukan setiap 8 kali solat. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Nanti tengok Al-Quran. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Letak, ambil tangan kanan, letak kat dada kiri. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tarik nafas. Tahan. Niat dalam hati, ya Allah, keluarkan segala penyakit yang ada dalam tubuh badanku dan gantikanlah ya Allah dengan antibiotik dan penawar dalam tubuh badanku. Lepas nafas. Tarik balik sebelum baca, tarik nafas. 3 kali. Jangan ditahan nafas selama-lama. Kok jongkeh. Tahu jongkeh? Maknanya baca tu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila datangnya penyakit, maka yang menyembuh Allah. Sebab dalam hadis sebut setiap penyakit ada ubat.
Setiap penyakit yang Allah turun, Allah iringi dengan perubatan. Allah iringi dengan ubek. Makna penyakit ada ubek. Dalam hadis sebut, yang tak ada ubek penyakit tu tua. Tua tak ada ubek. Tapi tak nak tua, ada. Gomen tak nak tua. Rambut beruban, catkan warna hitam. Nampak muda tapi tetap tua. Gigi tak ada, tanam gigi, tambah gigi, bubuh gigi. Nampak macam muda tapi tua tetap tua. Tua tidak ada ubek. Ubek yang penyakit yang Allah Ta'ala bagi, ada ubek. Sebab itu dalam hadis, Ibn Mas'ud sebut apa? 2 ubek yang Allah turunkan. Pertama, madu. Madu itu adalah ubek. Bukan bermadu. Kalau bermadu, itu bukan ubek. Itu menampah klaim maut namanya. Ya? Itu kalau bermadu. Madu. Yang ayatul Quran. Ayat Quran adalah ubek. Baik itu kita beramal. Kita beramal. Tambah-tambahlah musim-musim Covid ni tak dapat-dapat ke mana kan? Di rumah solat berjemaah, sama-sama berjemaah, baca Quran. Allah subhanallah. Hari Jumaat yang mulia ni banyak keselawat, Ya. Okey, saya dah sebut tadi istighfar, astagfirullah. Selawat pun sama, baca je Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak baca panjang, ada 99 selawat. Cari mana-mana pun. Ya, okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita balik semula bab itu. Rasulullah berhijrah, ya, keluar daripada rumah beliau, rumah baginda, terus berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, kita kena cari sahabat. Jangan cari kawan. Dia berbeza tu. Kawan dengan sahabat ni lain. Sahabat, apa yang kita rasa, itulah yang dia rasa. Kawan, apa yang kita rasa, padan ke muka, itulah kau rasa. Berbeza tu. Kalau kawan. Sahabat, boleh bawa sampai ke rumah. Sahabat. Kalau kawan, cukup doket depan pintu pagar yo. Itu kawan. Kawan ni selalu mengambil kesempatan. Itu kawan. Kita kena. Orang yang berkawan ataupun sahabat tu kita kena. Kalau kawan, dia ambil kesempatan. Sahabat, tak. Susah kau, susah dan. Senang kau, senang dan. Itu sahabat. Itu kawan. Ya. Maknanya, itu sahabat. Kalau kawan tak ada. Susah kau, pokok dia kau. Kau yang susah. Tak dapat dia no. Itu kawan. Okey. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengarahkan Rasulullah berhijrah. Hijrah itu adalah arahan Allah. Ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan mata Allah Subhanahu wa taala, bukan terhenti di situ saja hijrah. Hijrah Rasulullah terhenti di situ sebab setelah daripada Makkah ke Madinah, balik ke Makkah, maka la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah lain. Setelah kembalinya Rasulullah sallallahu ke Makkah, tidak ada lagi hijrah. Apa yang apa ada? Walakin jihadun wa niyatun. Jihad dan niat. Okey. Apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal lagi? Yang wajib kita berhijrah. Disebut dalam kitab ini. Yang hijrah yang wajib lagi kita wajib lakukan setiap orang, yaitu hijrah dari tampek yang tidak ada, yang tidak mendapat kebebasan menjalankan perintah agama. Wajib kita berhijrah. Berhijrah tampek yang tak boleh mendapat kebebasan untuk menjalankan perintah agama. Di Malaysia insya-Allah masih menjalankan
Ya, boleh kita menjalankan perintah agama, menjalankan hukum makam. Cuma sekarang ni je, keadaan sekarang nak pergi masjid susah. Ya, nak pergi masjid ikut kapasiti masjid. Ya, kalau di Kuala Pilah ada beberapa buah masjid tu yang boleh isi 50 orang, yang lain semua 30. Tu asbab musabab yang menyebabkan tak boleh nak pergi masjid. Kita jangan berasa pula apalah pemerintah macam ni. Dia seorang je, dia jemaah ejekan masjid je nak masuk syurga. Yang lain tak payah. Tuan-tuan dan puan-puan mata Allah Subhanahu Wa Taala kena ingat, fatwa yang dikeluarkan itu, arahan yang dikeluarkan itu, ijtihad yang dikeluarkan itu oleh para alim ulama. Bukan mamak dah. Para alim ulama. Setelah dia berijtihad, mengeluarkan fatwa, dia bukan sesada orang ahli agamawan. Termasuk juga para pakar tentang penyakit yang ada sekarang ni. Itu. Ya, jangan kita dengar WhatsApp terlampau banyak mana ni lah akibatnya. Ya, apalah keadaan sekarang, apalah. Semua apalah. Saya nak ingat kepada hadirin hadirat yang di dalam ni dan anak-anak. Jangan ada kumpulan yang anti vaksin. Jangan. Kalau dalam kitab bimbingan mukmin, Al-Imam Al-Ghazali sebut tu. Al-Imam Al-Ghazali sebut, sesiapa yang mencampakkan diri ke arah kebinasaan, maka hukumnya haram. Kalau tak nak vaksin, kononnya khabar bona, hebat bona, kau mencampakkan diri kau kebinasaan dan kan menyebabkan orang lain pula yang disebab dekat orang lain kono, hukumnya haram. Tak boleh. Vaksin lah. Itu janganlah dongah dekat WhatsApp dengan itu tu macam-macam. Vaksin adalah agenda Yahudi. Kepala ayah kau. Agenda Yahudi. Orang Yahudi itu semua bervaksin. Orang Yahudi itu. Ni ada orang tolak vaksin. Lepas tu dalam tu ada chip. Yang pakai chip ni kabau, lambu, ikan paus yang dibuat dia. Orang tu sebab nak tahu ikan paus tu duduk mana, ngandung kau beranak kau, sudah mati kau. Chip orang tak ada chip no. Ya. Tuan-tuan dan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan diwar-warkan benda-benda yang sedemikian. Bila ulama dah sebut, fatwa dah dikeluarkan. Makna orang tu, ulama-ulama tu, agamawan itu berlandaskan Quran dan hadis. Ijma' ulama. Kan kita dah belajar. Ya. Islam ini bertunjang ke berapa asas? Quran, hadis, ijma' ulama, kias. Kan ada. Pepegang itu. Bukannya sembrono. Ini tak. Ya. Tak keadaannya. Tapi cuma etikat kita. Jangan kita etikat cucuk vaksin. Vaksin itulah yang mengelakkan. Vaksin itulah yang menjaga. Itu hukumnya syirik. Vaksin adalah sebagai alat. Mask adalah sebagai alat. Sanitizer sebagai alat. Yang meluluskan, yang memberikan, yang memberi manfaatkan, ya ini Allah. Tuan-tuan, ya, jangan kita susah benar, ya, nak melaksana dan mengikut. Dalam kitab tasbih Tanbihul Ghafilin, dalam kitab Tanbihul Ghafilin sebut apa? Orang yang mudah untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Rasulullah, yang ditetapkan oleh pemimpin, yang masih lagi tidak berlandas, yang berlanggar. Kalau yang tetap oleh pemimpin itu tidak melanggar hukum syarak, tidak melanggar hukum syarak, mesti diikuti. Dan Allah sebut apa? Dalam kitab tu Tasbih Tanbihul Ghafilin. Orang yang memudah mengikut peraturan yang ditetapkan itu adalah orang yang mendapat hidayah Allah dan Allah suka pada dia.
Peraturan di KV. Apa peraturan di KV? Pengarah Tetap Man. Kementerian Tetap Man. Ada kan? Mesti ada. Mesti buat PDPR dari rumah. Anak-anak, Eka ada handphone. Eka ada laptop kan? Jangan dogi ikut. Ni dipasang laptop, lepas tu dia merayau. Tak ke mana mentibang Orang yang dapat hidayah, sami'na wa ata'na. Orang yang tidak mendapat hidayah, sami'na wa asayna. Sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Sami'na wa asayna, saya dengar, mampu kalau situ. Singin dan buat tu. Ingat ya? Anak, kena. Okay. Maknanya apa? Hijrah yang wajib masih kita lakukan, iaitu kalau tempat yang tak dapat kebebasan menjalankan perintah agama. Ya? Maknanya, kalau di negara komunis sekalipun, kat mana pun tuan, ya, semua agama ni, agama Islam ni dibenarkan. Nak semayang, pergi semayang. Cuma yang tak nak semayang, tak nak pergi masjid, itu terpulang lah. Tapi kebebasan boleh. Itu sebab itu negara kita disebut kebebasan beragama. Tapi ingat, kebebasan agama bukan boleh kita tukar. Anak-anak, saya nak ingat anak-anak. Kebebasan itu, kebebasan agama bukan boleh tukar jantina. Ekor jantan nak tukar betina. Jangan. Haram hukumnya. Ya? Tapi kalau dia memang dia memang lemah lembut, tak apa. Tak apa. Ni tak. Memang dia jantan. Ya kau ngomong Jawanya lanang. Faham lanang? Lanang nak tukar kepada wedok. Haram. Tak boleh. Ya? Jangan. Begitu juga sebaliknya. Perempuan nak tukar pada lelaki. Tak usah. Kalau perempuan yang bersifat kasar, orang panggil apa istilah sekarang? Tomboy. Apa benda tu? Kalau tomboy tu yang pintu tu, kunci pintu tu. Ya, tu. Ni itu sifat pribadi. Tapi keperempuanan itu wajib ada. Ya, sifat perempuan tu ada. Ya, jangan. Itu bukan hijrah. Yang tu bukan hijrah. Daripada jantan tukar betina, itu bukan hijrah. Itu haram jadah namanya. Ya, itu bukan hijrah. Okey? Maknanya wajib kita berhijrah kalau tidak dapat kebebasan untuk beribadat. Kebebasan tidak dapat menjalankan ibadat, menjalankan perintah agama. Itu wajib kita berhijrah. Sekarang ni, maknanya masjid tu ada asbab. Semayang jaga-jaga tu ada asbab. Tak boleh bersalam tu asbab. Ya? Dulu masa tak ada COVID, suruh pergi masjid, tak nak pergi masjid. Tak ke mana merayau sekarang sibuk. Ya? Tak dapat pergi masjid lah, tak dapat pergi masjid, agak hari nak kiamat. Dah lama lah hari nak kiamat. Memang hari nak kiamat dah dekat dah. Ya? Okey, tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT. Seterusnya yang kedua, kita wajib berhijrah. Nabi kata apa? Tempat yang bergelumang dengan maksiat. Kalau tempat yang ada maksiat, maksiat apa maksiat? Iaitu dosa. Itu maksiat. Itu dalam doa kita, anak-anak, hadirin hadirat, mari tahu Allah, ya Allah lindungilah aku ya Allah daripada maksiat. Hadirin hadirat sekalian, maksiat ni tuan-tuan, satu kali kita buat, Allah titip hitam di hati kita. Satu dosa, satu titip hitam. Nak menghilangkan titip hitam tu, nak menghilangkan. Imam Hasan Al-Basri sebut apa? Itu yang saya sebut tadi. Astaghfirullah. Ya Allah ampunkanlah dosaku. Satu titik hitam hilang. Dalam kitab Fi Zilal fil Quran disebut oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, disebut
Sekali kita beristighfar, satu titik hitam Allah akan hilangkan. Sebab tadi dah saya sebut tadi. Ya, disuruh kita apa? 1000 kali. Nabi beristighfar satu hari satu malam 100 kali. Dia sebut situ 70. Dia bukan sebut dot 70. Nabi beristighfar lebih daripada 70 kali. Ada sebut 100. Kita buat lebih pada Nabi. Sebab kita banyak dosa. Nabi tak ada dosa. Kita bertimbun dosa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau daripada pagi lah sampai ke petang. Tak percaya, kalau masuk tak ada PKP dulu, tak ada COVID, kalau kat sekolah lah, duduklah berongok dalam satu bilik 3-4 orang, apa kerja kita? Mungkin ada yang kata, Ustaz, kita buat kerja. Betul? Betul. Sambil menaip. Pengarah tu. Dia berlagak ya. Dia bukan nak buat kerja. Kita disuruh. Dia berdosa. Berdosa. Kena pergi jumpa pengarah. Tuan pengarah. Saya tadi ngumpet Tuan pengarah. Tuan pengarah kata, tak apa. An suka kena ngumpet ni. Sebab dosaan kau ambil. Pala kau, an ambil. Ya? Dosa. Makna tapi rasa. Tak adalah kita satu hari satu malam buat 1000 dosa. Ada ke? Tak ada. Cuba catat lepas ni. Mulai lepas subuh, catat. Catat sampai subuh pagi besok. Agak ada 1000 tak? Tak sampai. Maka kita memperbanyakkan istighfar. Jauhkan diri daripada maksiat, wajib. Hijrah tu wajib. Tempat yang bergelumang dengan maksiat, dosa. Itu maksiat. Ya. Selagi digelar dosa, itu adalah maksiat. Itu maksiat tak? Ya. Bila sebut itu seorang pemuda dan seorang perempuan duduk di dalam rumah tanpa nombor sedang melakukan maksiat. Yang tukang intai itu pun maksiat. Tak usahkan tukang buik tu. Yang tukang intai itu pun maksiat. Keliling kelalang masyarakat tu, biarlah deh. Pokok dia lah. Lantai lah. Pun maksiat. Maksiat ni dosa. Maksiat ni dosa. Sepatutnya beritahu. Beritahu MPKK. Beritahu siapa lagi. Ya? Kalau pelajar-pelajar lah. Pelajar-pelajar. Ya? Di KV tu. Ya? Kau tahu ada geng-geng yang mengisap rokok. Beritahu. Dan beritahu jaga. Sebab jaga tu pun sama isap rokok. Kau beritahu. Siapa? Tuan pengarah mungkin tak ada situ. Oh iyalah. Warden asrama tu kan ada. Ya. Kau kan ada handphone. Ya. WhatsApp. Cikgu. Pensyarah. Dekat ni ada budak ngisap rokok. Beritahu. Beritahu pensyarah tu. Cikgu jangan beritahu sama nama saya lah cikgu. Jangan beritahu. Cikgu tu pun faham. Tapi kalau kau beritahu pensyarah ngisap rokok, siapa yang ngisap rokok? Budak cikgu dekat bilik ni ada berapa orang? Tak apalah, saya pun sama. Itu pensyarah bungku nama. Dia lah sama nak menjahannamkan. Itu tak payah. Itu tak payah. Dia tak. Kalau itu maksiat. Itu maksiat. Dan banyak benda lain lagi. Okay, dan yang ketiga. Wajib berhijrah jika sukar untuk mendapat ilmu pengetahuan agama. Wajib berhijrah. Maknanya, sekarang ni, kita secara maya. Ya, boleh berkuliah secara maya. Secara online. Ya, tapi alhamdulillah, sekarang ni kalau Negeri Sembilan dah dibonan. Cuma tak boleh kuliah subuh. Kuliah maghrib dibonan. Ya, kuliah maghrib. Ustaz dah berkuliah pada mula 10 hari bulan dulu dah mula dah. Berkuliah kat masjid-masjid. Alhamdulillah. Tapi yang sedih itulah. Yang sedih
Yang datang ke masjid tu semua bakal jenazah. Tahu? Mana pucat yo, uzur yo. Sorok tinggi sikit dah mengigih. Ya, semua ngajar tiang. Masjid tu ada 4 batang je tiang ni. Orang 40. Sebatang tiang 10 orang. Bayang tu. Ya. Yang mudun tak ke mana? Tak tahu pergi mana. Yang mudun. Sebab apa? Menyatakan bahawa mudun ni lambik lai ke koreh. Mudun ni lambik lai jongkeh. Mudun ni lambik lai mati. Anak-anak. Ustaz nak ingat pada anak-anak. Ya, terutama yang lelaki. Kapai masjid-masjid yang berdekatan dengan rumah kau tu. Surau-surau yang berdekatan dengan rumah kau tu kapai. Ya? Ni sekarang kalau sambutan merdeka telah tak lama sambutan merdeka. Tapi sekarang ni PKP. Kalau tidak tu sebelum PKP ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak dapat nak menyakapkan. Berduyun, berjarami, duduk tu dekat Teluk Kemang, dekat Port Dickson tu. Bayang tu. Bayangkan. Pernah satu hari, tahun dah 4-5 tahun dalam 4-5-6 tahun lah. Ustaz dengan isteri Ustaz balik. Nak balik ke Pilah. Nak balik ke Pilah lah. Ya. Singgah ke Matahari Haid. Nak semayang. Masa tu hari kemerdekaan. Tanya Ustaz. Masa tu hari kemerdekaan. Seorang budak perempuan bertidung lutut. Pakai tudung lutut. Ramai. Tapi dia salah seorang saya nampak lah. Yang nampak. Nak pergi ke, bila Ustaz tanya sebab ada budak lelaki tu semayang. Semayang. Oh bayang tu. Hebat. Hebat. Semayang. Ya. Budak lelaki tu, budak perempuan tu semayang. Orang rumah saya kata budak tu semayang. Tapi dia dah masuk dalam bilik semayang, dah semayang selesai semua. Bila dia keluar daripada bilik air, tudung dah tak ada, semua dah tak ada. Yang tinggal baju dengan seluar. Pakai tu. Punya ranggi, punya seksi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu bukan hijrah. Itu bukan hijrah. Daripada tutup tadi, poin terbuka, itu bukan hijrah. Itu hampir namanya. Itu hampir. Anak-anak kena ingat anak. Kau tipu mak bapak kau kata nak pergi dengan kawan-kawan ni. Kau tipu. Ingat. Tipu mak bapak, tipu Allah. Tipu Allah, tipu mak bapak, kau tunggu. Supaya macam belajar. Kau belajar di KV tu mak kata belajar sungguh-sungguh, belajar elok-elok. Jangan buat perangai. Kau belajar sungguh-sungguh. Jangan buat perangai. Buat. Belajar. Sebab datang situ niatnya untuk belajar. Bukan niat pergi belajar dekat KV itu untuk mencari jodoh. Keluar dalam pemak kemudian. Itu yang hisap rokok tu. Duit tu pun abah kau beri. Abah kau tak hisap rokok, kau hisap rokok. Ya, macam ni anak apa? Macam ni anak apa? Tolong nak. Tolong. Ya. Hancurnya anak-anak orang Melayu ni sebab dia ni lah. Ya. Hancurnya anak-anak orang Melayu ni. Hancurnya anak orang-orang Melayu yang beragama Islam sebab dia ni lah. Bercinta, rokok, dadah. Bercinta, rokok, dadah. Belajar bangang. Kau belajar cerdik tak apa. Kau cerdik pun. Ya, tak ada tu matlamat dah. Ya. Belajar dulu sungguh-sungguh. Sampai dulu cita-cita kau. Ya. Hijrah lah. Hijrah. Ya, okey. Maknanya apa? Kita wajib mencari ilmu. Agama. Carilah kat mana pun. Paling tidak. Hadirin hadirat. Di rumah kita. Ada kitab-kitab kocik jadilah. Yang nak cari kitab kuning kan tak dapat. Cari kitab-kitab kocik. Ada yang ilmiah tu, buku-buku ilmiah. Ya. Paling mudah, paling senang. Beli tafsir Al-Quran. Itu paling mudah pun. Tadabbur, baca. Baca Al-Quran, baca sebelah tu. Pengertian dia. InsyaAllah. Ya. Sebab
Bila kita membaca Al-Quran, Allahu Rabbi Subhanallah Muhammad Rasulullah. Allah memberi kekuatan rohani dan jasmani. Allah beri kekuatan roh sebab kita membaca kalam Allah. Dan bila kita membaca Al-Quran, insya-Allah, ya, anak-anak, Ustaz ingatkan anak-anak, ya, baca Quran. Ya, ada di asrama ada Quran, dekat rumah pun ada Quran, baca Quran. Ya, paling tidak apa dalam hadis sebut, Allah cop lalai di hati seseorang manusia itu, Allah cop kelalaian jika dia tidak membaca Al-Quran satu hari satu malam 10 ayat. Allah cop lalai. Ya, bila lalai, apa maksud lalai? Allah biarkan kita. Bila kita melakukan sesuatu, Allah biarkan kita melakukan maksiat tu, Allah biarkan kita, itu adalah lalai. Allah biarkan. Pokok dia kalau situ. Lantak kalau situ. Karena buat apa terpulanglah. Tapi kalau Allah beri hidayah, ya astagfirullahaladzim, itu so. Adam buat ni, itu tak baik. Itu Allah beri hidayah. Tapi kalau Allah biarkan dalam keadaan lalai, Allah biarkan je. Lantak kalau situ. Anak-anak yang dirahmati Allah SWT, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, insyaAllah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberi kekuatan rohani dan jasmani, kesihatan yang baik, dapat kita beramal, dapat kita melaksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, dan kita berhijrahlah. Ya, kita berhijrah daripada yang baik kepada yang terbaik, daripada yang tak baik kepada yang baik, daripada malas terus kepada rajin, daripada malas beribadat banyakkan beribadat. Sebelum ini kita buat perkara-perkara hukum fardu, lepas ini kita tambah hijrah, kita buat benda-benda yang fardu dan sunat, kita tambah sikit-sikit. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Kamal rasa cukup setakat itu dulu. Ya, kita bersama dalam majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat Kolej Vocational Juasim, dan Ustaz memohon keampunan, kemaafan jika ketelanjuran, ketidaksempurnaan ungkapan penyampaian ini dalam majlis yang mulia ini, terutama pada Tuan Pengarah dan juga pegawai-pegawai yang lain, pensyarah-pensyarah, staf-staf sokongan dan anak-anak. Jika ketelanjuran, ketidaksempurnaan ungkapan, Ustaz memohon keampunan, kemaafan di Jumaat yang mulia ini. Dan Ustaz nak sebutkan di sini, Ustaz mengijazahkan ilmu yang Ustaz sebut tadi untuk diamalkan. Okey. Lepas ni bila Ustaz sebut macam tu, semua hadirin hadirat, ya, menyebut dalam hati, saya terima ilmu yang disampaikan tadi untuk diamalkan. Itu cara untuk beribadat, ilmu yang disampaikan oleh Tuan Guru. Ya, okey, lagi sekali Ustaz sebut. Ustaz mengijazahkan ayatul Quran untuk penenang, iaitu suratul Al-Insyirah, dan untuk perubatan suratul Syu'ara diamalkan oleh hadirin hadirat yang berada di majlis ini. Sekian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.